آفات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم والحمد لله رب العالمين. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tengah hari ini kita masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat kesihatan, nikmat kelapangan masa. Saya nak maklumkan dan mungkin telah pun dimaklumkan oleh Al-Fadhil Ustaz Hamizan, di mana pada minggu hadapan hari Khamis kita akan buat kunjungan mahabbah ke Yayasan Pahang, Kuantan, dan saya kira tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian yang berminat telah pun mendaftarlah. Iaitulah kita akan pergi dalam 2 biji bas double decker daripada pagi sehingga petang malam kot kita sampai kembali di Masjid Wilayah, insya-Allah. Kemudian sebelum kita masuk kepada pengajian kita, kita tengok ada soalan daripada tuan-tuan. Yang pertama iaitulah apakah jelaskan tentang iddah seorang wanita yang kematian suami. Berapa hari perlu berpantang ataupun beriddah? 4 bulan 10 hari. Qamariyah, iaitu bulan Islam lah, 4 bulan. Dalam tempoh itu ada beberapa perkara yang dilarang terhadap perempuan yang kematian suami untuk melakukannya. Antaranya dia berhias, kemudian antaranya juga keluar daripada rumah kelamin untuk perkara yang tidak perlu, kecuali perkara itu memerlukannya untuk keluar dan tidak ada orang lain yang boleh untuk membantunya. Seperti bekerja contohnya, yang bekerja sama ada di sektor swasta ataupun kerajaan, dia mesti keluar bekerja, maka dibenarkan, bukan kata boleh tapi dimaafkan. Alamak. Dimaafkan. Benda tu tak boleh tapi dimaafkan. Ada dalam Islam benda tu tak boleh tapi dimaafkan. Contoh kita kata benda tu najis tetapi dimaafkan. Seperti najis yang sedikit, darah, kalau kena pada pakaian kita, hakikatnya dia najis. Hakikatnya najis itu kalau kena pakaian kita, maka pakaian kita menjadi mutanajis, bernajis. Dan kalau kita bersolat dengan pakaian itu, maka solat kita tidak sah, kerana syarat sah solat adalah mesti berpakaian bersih. Kemudian berkenaan dengan tadi, tidak boleh keluar, tidak boleh mukaddimah untuk kahwin ke apa, bertunang ke, tak boleh dalam tempoh itu, mesti. Kemudian adakah dia masih boleh pergi ke surau atau masjid untuk mengikuti kelas-kelas pengajian dan mengikuti solat tarawih di surau atau masjid? Tidak boleh. Tidak boleh. Nak pergi kelas ke, nak pergi solat tarawih ke, tak boleh dalam tempoh itu. Kena berada di rumah kelamin menghabiskan sisa beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian ada soalan lagi, iaitulah berkenaan dengan jodoh. Jodoh ni, Allahu Akbar, kita ada membela ke apa ni? Dia tak lekat. Jadi jodoh ni dicari ataupun takdir? Yang pertama, dia melibatkan perkara akidah ni, berkenaan dengan takdir, berkenaan dengan nazariyatul kasbi, iaitulah teori usaha. Dalam ilmu akidah dia ada teori usaha. Lepas tu dia ada mazhab-mazhab ulama dalam masalah usaha ini. Ada orang tu, ada satu puak ataupun kumpulan mengatakan manusia ni tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar sedikit pun, semuanya telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ini kita panggil murji'ah. Dia hidup atas muka bumi ni, perjalanan dia, gerak-geri dia, semuanya dia percaya Allah takdir dan dia ikut takdir je.
Tak ada usaha sikit pun daripada manusia. Kemudian ada ini yang melampau dari sudut penyerahan kepada Allah Ta'ala. Ada yang melampau juga, dia tak kait sedikit pun dengan Allah Ta'ala. Dia kata semua perbuatan manusia ni manusia yang buat. Itu siapa dia? Mu'tazilah, Qadariyah. Semua manusia yang buat, tak ada kaitan sedikit pun dengan Allah Ta'ala. Tapi kita Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita gabungkan. Allah telah menentukan sesuatu dan Allah bagi pilihan kepada kita dan kita dibalas di atas pilihan kita. Memang kita kata semua perkara dah, bukan masalah jodoh saja, semua perkara lah. Semua perkara umur kita ke, rezeki kita ke, kalau nak kira semua Allah telah tetap dah. Waktu kita di alam rahim tu Allah telah tetapkan rezeki kita, ajal kita, jodoh kita, semua telah tahu. Complete dah. Jadi kalau macam tu kita kata tak perlu usahalah kita, Allah dah tetap. Tak, bukan macam tu. Mana benda ini di bawah ilmu Allah, di bawah pengetahuan Allah. Jadi apa tugas kita? Tugas kita Allah bagi kepada kita ikhtiar. Apa maksud ikhtiar? Pilihan dan usaha. Allah bagi pilihan dan usaha. Jadi dalam masalah jodoh ke contohnya, di bawah ilmu Allah SWT, Allah telah tahu sejak azali lagi jodoh kita, dengan siapa kita kahwin, berapa kahwin, bila kahwin, umur, semuanya Allah SWT tahu secara detail. Kemudian ianya terjadi bila sampai masanya. Tanjizul hadir yang kita belajar dalam ilmu akidah tu kan. Jadi benda ini ada kaitan tadilah, ada ianya unsur ketetapan Allah SWT dan ada unsur ikhtiar. Bukan kata aku ni tunggu oleh kerana Allah SWT telah tetapkan jodoh jadi tunggu je. Tak, bukan macam tu. Mana usaha tu kena ada. Jadi berlaku perkara itu dengan usaha kita itu, dengan di bawah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala. Kemudian seseorang berkahwin kerana untuk menyelamatkan ataupun mendidik seseorang, adakah sikap ini betul? Jadi berkahwin Allah SWT telah sebut dalam Al-Quran tujuan dan juga hikmah perkahwinan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kereta Kia VBB 8304. Apa maksud ni? Nak dilelong ke apa? Menghalang lalu lintas. Kia VBB 8304. Alis sikit je, mungkin ada menghalang lalu lintas. Tadi apa tadi? Berkahwin kerana perkahwinan tu Allah SWT sebut antara tanda kebesaran Allah Ta'ala. Antara tanda kebesaran Allah Ta'ala, Allah jadikan manusia itu berpasangan dari jenis yang sama, litaskunu ilaiha, supaya kamu ni bertenang-tenangan antara satu sama lain. Wa ja'ala bainahum mawaddatan wa rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kamu pasangan itu mawaddah, perasaan, sayang, kasih sayang, wa rahmah, dan juga belah kasihan. Jadi itu hikmah di sebalik perkahwinan. Maknanya bila berlaku akad tu, maka dengan sendirinya ada tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab bagi pihak suami, begitu juga bagi pihak isteri, yang mana kedua-duanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saling melindung, saling melengkapi antara satu sama lain. Iaitulah suami ada tanggungjawabnya kepada isteri, dan kepada kalau dikurniakan anak kepada anak. Kemudian isteri juga ada tanggungjawab kepada suami dan tanggungjawab bersama untuk menjaga dan mendidik anak-anak. Kemudian berkahwin dengan transgender, lelaki dengan lelaki yang telah melalui pembedahan. Contohnya lelaki itu dia telah buang. Jadi alat kelaminnya tak ada lah yang lelaki tu. Dia telah ubah suai kan. Yang pertamanya perkara ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kita panggil merubah penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi yang kedua, adakah sah setelah dia tukar ataupun tukar jantina tu kan? Jadi lelaki ni dia sama ada dia dengan sengaja dia buat seolah-olah dia ni perempuan, sama ada dia buang alat kelamin dia ataupun tidak, hukumnya adalah lelaki. Hukumnya tetap lelaki, tidak boleh berkahwin antara sesama lelaki, dan kalau berlaku perkahwinan itu juga maka akadnya terbatal, tidak sah. Jadi perbuatan ini adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina bin nisa'i minar rijal wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang lelaki yang berkelakuan seperti perempuan dan seorang perempuan yang berperangai seperti lelaki. Kedua-duanya mendapat laknat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah laknat ataupun laknat itu datang daripada Nabi SAW, maka itu adalah dikira sebagai dosa besar. Setiap dosa yang ada ancaman, sama ada ancaman itu ancaman azab, begitu juga ancaman laknat, maka ia adalah dosa besar. Dosa besar yang perlu kita jauhilah. Kemudian sahkah perkahwinan, di dalamnya ada tempoh masa. Ni kita panggil bertempoh. Ada kontrak, perkahwinan kontrak. Jadi tidak sah. Yang ada tempoh tidak sah. Ini seperti perkahwinan kita panggil mut'ah. Mut'ah. Jadi kalau ada tempoh ni, dia seolah-olah seperti kita kata persundalan, nak menghalalkan persundalan. Contohnya orang tu dia pergi berjumpa dengan, dia pergi ke tempat-tempat persundalan, pelacuran. Kalau benda ni halal, dia kata kita bernikah semalaman saja. Akad nikah, ada mas kahwin, bayar semua. Jadi esok kita bercerai. Kontrak. Jadi tak boleh. Dalam perkahwinan tidak ada, dan akad itu tidak sah kalau ada kontrak ataupun tempoh. Sebulan ke setahun, ataupun kita kata aku ni boleh hidup mungkin dalam 70-80 tahun. Jadi kita akad 100 tahun. Kontrak tu tak boleh. Kontrak itu tidak sah. Kontrak itu tidak sah. Jadi itu berkaitan dengan soalan yang diajukanlah. Kemudian kita masuk kepada pengajian kita pada tengah hari ini. Tajuk apa ya? Poligami. Poligami dan hikmah disyariatkan. Jadi apa maksud poligami? Kalau berkahwin satu dia panggil apa? Monogami. Poligami. Poliklinik. Apa maksud poliklinik? Dia banyak rawatan kok kat situ kan, macam-macam rawatan. Kalau poligami ni macam mana? Berbilang. At-ta'addud dalam bahasa Arab dia panggil at-ta'addudu. Ta'addudu zaujat ataupun berbilang isteri. Apa maksud berbilang? Maknanya melebihi satu. Sehingga empat orang kan. Itu yang dibenarkan dalam syarak. Dan kalau kita melihat baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri pun berpoligami. Begitu juga para nabi, ada beberapa nabi yang berpoligami. Antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nak tahu berapa isteri Nabi Sulaiman alaihissalam? Nak tahu berapa? 1,700 isteri, kemudian 300 hamba. 7. Ada yang beristeri 4 pun ada, beristeri 2 pun ada. Nabi Ismail beristeri 2. Nabi Yaqub, tak silap saya, beristeri 4. Ada yang 9. Jadi nak cerita bahawa syariat sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah ada syariat berbilang isteri. Cumanya berbeza mungkin bilangan. Kalau Nabi Sulaiman tadi teruk sangat sampai 1,000.
Dan Allah bagi kelebihan kepada dia lah, walaupun 1000 dia mampu. Dia ada, Allah bagi dia kekuatan, Allah bagi kuasa kepada dia, Allah bagi pemerintahan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri pun berpoligami. Di saat kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, berapa baginda meninggalkan isteri, berapa orang? 9. Dan kalau kita kumpulkan semua isteri baginda 11, semua sekali 11. Tapi di saat kewafatan baginda ada 9. Jadi boleh tak nak ikut sunnah dengan berkahwin 9 orang ni? Tak boleh. Itu adalah dia panggil hukum yang khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas tugasnya sebagai nabi. Yang ianya hanya khusus kepada nabi, tidak boleh kita nak ambil contoh, nak ambil contoh ikutan, kata nak ikut sunnah nak 9. Jadi dalam Islamnya dibenarkan hanya 4 sahaja. Okey, hukum asal dalam bernikah. Al-aslu fin nikahi at-ta'addudu. Hukum asal dalam perkahwinan berbilang. Bukan satu Hukum asal adalah berbilang. Cuma kenapa satu? Satu ketika ketidakmampuan. Satu ketika tidak kemampuan. Apa maksud tidak mampu? Tidak mampu dari sudut fizikal, tidak mampu dari sudut keuangan, tidak mampu dari sudut keadilan, juga tidak mampu keadilan dalam penggiliran malam, dan juga keadilan dari sudut nafkah. Jadi kalau tak mampu maka satu. Bahkan ada mazhab mengatakan bahawa satu contoh mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan, dia kata kalau orang tu dengan berkahwin, sunat orang tu berkahwin satu, sekiranya dengan dia berkahwin satu itu pun telah dapat menjaganya daripada melakukan perkara-perkara maksiat, maka sunat dia satu saja. Itu dalam mazhab Hambali. Tapi dalam mazhab kita, poligami hukum asalnya adalah harus. Kemudian ianya berubah mengikut situasi. Berubah mengikut situasi. Hukum 5 itu. Contohnya ada ketikanya orang itu menjadi wajib kepadanya poligami. Kalau dia tak berpoligami berdosa baginya. Ada keadaan tertentu. Ada keadaan orang itu sunat saja dia berpoligami. Ada ketikanya makruh, ada ketikanya haram dia berpoligami. Jadi ada situasi dan keadaan-keadaannya yang merubah kepada hukum tersebut berdasarkan kepada keadaan diri seseorang itu sendiri. Jadi kehidupan kita kata berpasangan ini adalah fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada setiap manusia. Tapi sebagaimana yang disebutkan tadilah dalam persoalan tadilah. Jadi jodoh ni adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tu Allah tidak jodohkan dia di dunia, tapi ingat, kalau Allah tak jodohkan dia di dunia, di akhirat semua manusia akan ada pasangan. Semua manusia akan ada pasangan. Sama ada lelaki ataupun perempuan, semua akan ada pasangan. Contoh kalau kita kata perempuan, sebelah perempuan, siapa pasangannya di dalam syurga kelak? Mudah-mudahan kita semua ini penghuni syurga. Siapa pasangan? Kalau orang tu tak pernah berkahwin contohnya, maka dia akan berkahwin dengan ahli syurga yang lain. Ahli syurga yang lain di sana. Kemudian kalau orang tu bercerai macam mana? Dia bercerai, perempuan bercerai. Siapa pasangannya di akhirat? Begitu juga sama. Orang yang dia sukai, orang sama-sama soleh akan pasangkan mereka di akhirat. Kemudian kalau perempuan tu kematian suami, dia kahwin lagi. Kemudian suami kedua pun meninggal, dia kahwin lagi. Jadi siapa pasangan dia di akhirat kelak? Kalau ikut kepada zahir hadis yang terakhir lah. Yang terakhir. Kalau kedua-duanya baik. Kalau yang terakhir tu dia masuk syurga tapi suaminya dia tak masuk syurga, macam mana? Dia pilih antara suami tu yang terbaik. Dia pilih.
Sebab kadang-kadang ada setengah orang tu, dia rasa dia tak nak pasangan lain lalu dia tak berkahwin. Dia tengok suami dia tu baik. Sebab itu haram perkahwinan dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita panggil sebagai ummahatul mukminin. Kerana pasangan ummahatul mukminin di akhirat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari akhirat kelak poligami itu biasa. Poligami itu biasa. Dan kita kata pasangan di dunia akan menjadi pasangan lah, insya-Allah, mudah-mudahan juga di akhirat. Tetapi saya nak sebut, dan juga kalau yang lelaki masuk syurga, Allah sediakan bidadari-bidadari lain untuknya. Tapi ingat, di hari akhirat tidak ada dendam, tidak ada cemburu, tidak ada. Wa naza'na ayat tu, wa naza'na fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami buang daripada dada-dada mereka ghillan, iaitu hasad, dengki, cemburu, semua sekali. Ikhwanan, hidup dalam keadaan ikhwanan, bersaudara. Tak ada nak tarik rambut, nak apa, tak ada. Jadi kalau tuan-tuan yang sebelah kiri saya ni, kalau tak boleh di dunia, tunggu di akhirat. InsyaAllah tak marah, tak ada marah, tak ada apa. Bahkan yang sebelah kanan saya ni, ada tak bidadara? Jadi suami-suami itulah akan jadi bidadara. Suami itulah yang akan jadi bidadara. Bahkan mana-mana manusia ataupun kita ni yang masuk syurga, Allah SWT modify kita punya tubuh menjadi sangat cantik. Kalau perempuan sangat cantik, melebihi kecantikan para bidadari. Yang lelaki juga akan menjadi sangat handsome, sangat tampan. Bahkan sebaya semua sekali umur. Dan ketinggiannya Nabi sebut penghuni syurga akan dijadikan seperti keadaan fizikal Nabi Adam alaihissalam. Semua kita 60 hasta tinggi. Ni semua akan jadi giant. Semua 60 hasta. Jadi di hari akhirat kelak memang biasa poligami ini. Cuma di dunia ni susah sikit kan. Jadi hukum poligami, hukum asal poligami adalah harus, apa mana harus? Buat tidak mengapa, tidak buat pun tak apa. Tidak dikenakan dengan dosa. Tidak dikenakan dosa, itu harus. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan hati daripada kalangan perempuan-perempuan 2, 3, 4. Jadi berdasarkan kepada ayat ini, Allah SWT suruh kahwin kita, Allah mulakan dengan 2, 3, 4. Maknanya asal kepada perkahwinan itu adalah at-ta'addud, berbilang. Cumanya tidak, kalau tidak mampu disandarkan fa illam ta'dilu fa wahidah. Kalau tak boleh nak berlaku adil, maka satu. Maka mencukupi dengan satu. Walau bagaimanapun hukum poligami ini boleh menjadi sunat, makruh, haram berdasarkan kepada suasana dan keadaan individu. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada ketikanya seorang individu itu menjadi wajib kepadanya berkahwin, tambah ada ketikanya haram, ada ketikanya makruh. Kita tengok pada situasinya. Salah satunya apabila seorang lelaki perlu kepada isteri yang lain, dia sangat perlu sangat. Kalau tanya, dia kata perlu belaka ni. Comanya kena tengok mampu ke tak mampu tu. Jangan nak ikut perlu je kan. Jadi di sini dia kata memerlukan isteri yang lain, contohnya dia tidak cukup dengan hanya beristeri satu. Manusia ni Allah jadi macam-macam.
Ada orang tu keinginan seksualnya tinggi, ada. Ada, terlalu tinggi. Dia punya keinginan tu. Jadi dia kata tak cukup dengan beristeri satu, kemudian ataupun juga isteri pertamanya itu sakit. Tak boleh nak jaga suami dengan baik, nak melayan suami dengan baik, sakit. Tapi kalau macam tu kadang-kadang nampak zalim pula suami ni. Dah lah isteri sakit, kahwin lain pula. Tapi sebenarnya itu hak dia. Itu hak dia. Kalau dia nak jaga dia punya nafsu tu, takut terarah ke tempat lain, maka kalau dia ada kemampuan, jangan menghalang dia. Jangan menghalang. Kalau dia ada kemampuan dan juga dia ni mampu untuk berlaku adil tadi. Tapi maknanya kena mesti berlaku adil lah. Kena ambil kebajikan tu, kena dua-dua sama. Jangan setengah. Ada juga setengah tu bila kahwin muda ni dia melebihkan yang muda. Itu tak patut berkahwin lah orang jenis sedemikian tu. Maknanya dia ada kecenderungan ke arah lain tu, ke arah nafsu semata-mata, tidak kepada nak jaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mandul, kahwin 10 tahun, 20 tahun tak dapat anak. Kemudian dia pun nak juga rasa anak sendiri, contohnya ambil anak angkat ke contohnya. Tapi ada setengah tu, ada kawan-kawan saya dia tak ada anak lama, tapi bila ambil anak akak tu pula, bila mungkin ada naluri keibuan ke apa, bukan berkahwin pula dah, beranak. Selepas itu beranak, ambil anak akak. Kemungkinan lah, mungkin dia jaga anak orang dan baik, Allah bagi berkat kepada dia, boleh melahirkan anak sendiri. Sedangkan dia amat menghendaki anak, isterinya mandul, mana telah buat test dah di hospital semua, terbukti bahawa isterinya adalah mandul, maka dia nak kepada anak. Dan dalam keadaan dia mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, seorang yang bertanggungjawab lah, seorang yang bertanggungjawab. Hukum poligami pada ketika itu ialah sunat baginya. Dia ada keperluan, kemudian dia mampu untuk berlaku adil, maka hukumnya adalah sunat baginya kahwin. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya poligami itu bukan kerana keperluan, tetapi hanya untuk menambahkan keseronokan semata-mata. Banyaknya macam ni, nak berseronok semata-mata. Dan dia meragui, iaitulah syak kemampuannya untuk berlaku adil. Dia tahu dah dengan pendapatan dia ni sebenarnya dia tak mampu nak berkahwin, tapi nak kahwin juga, gelenyar juga, gatal juga. Jadi kalau suami yang sedemikian, tuan-tuan, saya nasihatkan pergi klinik beli ubat gatal. Bagi kat suami tu. Suruh comor. Kata 5 kali sehari, comor yang ni, insya-Allah. Bagi suruh dia berpuasa lah. Jadi kalau tak mampu gatal macam tu, hukum poligami ketika ini adalah makruh baginya. Dia memang dia kata dia syak, aku ni kalau aku kahwin pada ghalabatu dhann, besar sangkaannya bahawa dia tidak mampu untuk berlaku adil, maka makruh baginya berkahwin. Kerana poligami itu bukan kerana keperluan dan boleh jadi rentetan daripada perkahwinan itu akan memberikan kemudaratan kepada isteri-isterinya. Akan memudaratlah. Dia biasanya kalau contohnya isteri baru kan, calon baru tu, dia tahu dah yang kawan ni tidak mampu. Bila ditanya, oh sanggup sebelum kahwin sanggup, lepas kahwin tu jadi cerita lain pula, pergi jalan cerita tu. Jadi baik tinggal awal-awal, kerana Nabi SAW menyebut kaedah da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggal sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Maknanya kalau seorang tu kita memang mampu, kita boleh jaga dengan baik. Kalau dua tu kita rasa mungkin akan menyebabkan kita tak mampu untuk berlaku adil, maka tinggal awal-awal, tak perlu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika seseorang lelaki yang ingin berpoligami merasa zan, syak, ataupun yakin dia tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, boleh jadi kerana kemiskinannya atau kerana kelemahannya fizikal dan seumpamanya, atau dia tidak yakin dirinya dapat mengawal kecenderungan dan sifat prejudisnya,
hukum poligami pada ketika itu ialah haram kerana ia akan memberi mudarat kepada orang lain. Jadi setiap perkara dalam Islam ni Allah susun dengan baik. Setiap perkara tu kalau memudaratkan haram. Tengoklah apa saja, kalau ia memudaratkan hukumnya haram. Contoh kita kata arak memudaratkan, judi memudaratkan, riba memudaratkan, secara automatik haram. Sebab itu kita tengok Islam tu agama yang indah. Agama yang indah. Ada seorang badui di zaman Nabi SAW, di zaman Sayyidina Umar, bila ditanya kenapa kamu memeluk Islam, dia kata aku memeluk Islam ni, aku tengok Islam tu sesuai dengan logik akal, sesuai dengan fitrah. Dia kata ma ra'aitu Muhammadan yaqulu if'al wal aqlu yaqulu la taf'al. Wa ma ra'aitu Muhammadan yaqulu la taf'al wal aqlu yaqulu if'al. Aku tidak pernah melihat, dia kata, apa yang disuruh oleh Muhammad kata buat, akal kata jangan buat. Dan aku tidak pernah melihat Muhammad kata jangan buat, akal kata buat. Maknanya semua perintah Allah, perintah Nabi itu sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal, sesuai dengan keadaan manusia. Sesuai sangat syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jika seseorang tadilah hukumnya adalah haram tadi, la darara wala dirar, iaitu berdasarkan kepada sabda Nabi, la darara wala dirar, tidak harus melakukan kemudaratan dan tidak harus saling memudaratkan. Tidak boleh bila sesuatu itu menatijahkan mudarat kepada orang lain, maka Islam sekat awal-awal lagi. Ini Allah SWT sebut ayat keseterusnya, penghujung kepada ayat tadi, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang perempuan saja. Jadi kalau ada kebimbangan, cukup dengan seorang saja. Kemudian wajib diketahui bahawa sekiranya suami mengahwini isteri kedua atau ketiga dalam dua keadaan terakhir tadi, iaitulah nombor 2 dan nombor 3. Dia kahwin juga, dia tahu dia ni kalau kahwin tak boleh nak menafkahkan dan tidak boleh berlaku adil, tapi dia kahwin juga. Adakah sah perkahwinan itu, poligami itu? Sah, cuma hukumnya berdosa saja. Dari sudut akad sah, tapi berdosa kerana apa? Kerana tadilah memudaratkan orang lain, memudaratkan kepada isteri-isterinya. Jadi kalau kita tengok di Malaysia kita ini, dia ada prosedur-prosedur untuk poligami ini. Mesti poligami itu mendapat kebenaran mahkamah. Jadi prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah ini adalah sebenarnya untuk kepentingan, untuk nak menjaga maslahah, sama ada bagi pihak suami dan isteri. Bila ada permohonan poligami, maka hakim akan panggil. Bukan minta persetujuan, tak. Bukan minta persetujuan isteri. Akan panggil dan maklumkan suami kamu ni sekian-sekian. Lepas tu belah suami pula, kamu ni nak kahwin dua ni, mampu ke tak mampu? Jadi disiasat, ditanya oleh hakim. Kalau benda tu elok, maknanya dengan alasan-alasan munasabah dan dia mampu, maka hakim akan bagi. Tapi ada setengah daripada kita, bukan kita lah, orang lain. Dia ambil jalan mudah. Dia tak nak soal siasat, dia tak nak isteri pertamanya tahu, maka dia jalan mudahnya apa dia? Dia naik sampan, dia menyeberang ke Thailand. Sah ke tak sah perkahwinan itu? Sah, dari sudut syaratnya sah. Kerana apabila melebihi 2 marhalah, maka tidak perlu atau gugur syarat atau wali ini. Wali mana? Wali guna wali hakim lah, hakim yang dilantik oleh pemerintah setempat di sana. Cumanya bersalahan dengan prosedur lah. Balik kalau nak daftar, maka kena denda lah. Berpoligami tanpa kebenaran mahkamah, kena denda kan. Kena denda. Pentadbiran.
Dari sudut akadnya adalah sah kalau keadaan kedua dan ketiga tadi, walaupun dia tidak mampu, dia yakin dia tak boleh berlaku adil, dia buat juga, maka dari sudut hukumnya sah, tetapi berdosa tadilah implikasinya. Kemudian apakah keadilan yang dituntut terhadap isteri-isteri kalau dia berkahwin lebih daripada satu? Apa hak-hak yang sepatutnya ditunaikan kepada isteri-isterinya? Iaitulah keadilan yang diwajibkan ke atas lelaki yang berpoligami. Pertamanya keadilan dari sudut nafkah. Jadi adil ni maknanya meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Contoh kalau isteri pertama, anak ada 10. Yang ni baru kahwin. Adil bukan maksud yang ni 5,000, yang ni 5,000. Tak, bukan macam tu. Bukan itu adil. Adil bukan bermaksud sama rata. Adil ni meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Contoh kalau isteri pertama ada anak 10, maka sesuai dengan anak 10. Yang isteri kedua ni baru kahwin tak ada anak, sesuai dengan tu. Itu maksud keadilan. Nah, kemudian tempat tinggal. Kena masing-masing ada tempat tinggal. Boleh ke tak boleh suami berkahwin lebih mengumpulkan isterinya dalam satu rumah, tapi bilik yang berlainan? Boleh ke tak boleh? Kalau macam tu sebenarnya Islam tidak galakkan. Saya sendiri pun tidak bersetuju. Walaupun kita kata ada orang kata, oh isteri saya ni boleh, dua-dua ni baik setara mana pun tak boleh kumpulkan dalam satu rumah. Nabi SAW sendiri pun ada rumah masing-masing, walaupun berdekatan, tapi rumah, bukan bilik rumah masing-masing. Rumah masing-masing. Jadi kena meraihkan hati juga. Walaupun kita kata baik, isteri pertama yang tolong cari kepada suaminya madu. Ada berlaku macam tu? Ada, tapi jarang-jarang. Ada tapi jarang-jarang. Walaupun dia tolong cari, kalau boleh rumah lain asing-asing. Walaupun baik, rumah asing-asing. Kerana hati dah. Contoh bilik sebelah menyebelah. Suami aku buat apa ni? Contoh jatuh rak buku jatuh, dia fikir lain dah tu, apa ni siapa jatuh ni, buku ni. Jadi tak boleh, tak boleh itu. Tapi ada berlaku, kawan saya sendiri juga, ramai kawan-kawan saya ni. Kawan saya sendiri dia berkahwin 3. Yang nombor 1 dengan nombor 2 satu rumah. Dia cerita kat saya lah, saya tak tanya, malah nak tanya. Dia cerita yang pertama duduk satu rumah, kemudian dia bagi tugas. Yang ni kerja dapur, yang ni yang apa tu pakaian, basuh apa dan gosok, yang satu lagi. Saya pun dengar lah, ya ke? Jadi dalam hati tu rasa pelik juga kan. Tapi dia bercerita macam tu. Mungkin kita boleh buat rombongan kot ke situ tengok. Selepas Kuantan ni kita pergi tengok. Betul ke tak betul? Tadi dari sudut tempat tinggal mesti adil. Adil tadi maknanya sesuai tadi. Kalau yang pertama ada anak 10 tu sesuai, rumah yang sesuai dengan anak 10. Yang ni baru kahwin tak sesuai dengannya. Begitu juga tempat tidur. Bahkan masa, tuan-tuan, dia kena tepat pembahagian masa bermalam tu. Kecuali kalau salah satu daripadanya memberi haknya kepada yang lain, tak ada masalah. Contoh dari awal-awal tu dia dah bersetuju, dia kata tak apalah, oleh kerana dia ni yang muda, dia bertolak ansur, dia kata dia seminggu sekali pun tak apalah, contoh. Tapi itu mungkin sebelum kahwin. Lepas kahwin lain pula. Saya nak hak saya. Abang kena balik juga. Tidak, saya pergi cari rumah. Jadi kena berlaku adil dari sudut bilangan dan juga bermalam. Tempat tidur, kemudian pergaulan yang baik. Dari sudut luaran ni, bukan hati ya. Dari sudut luaran, kalau beli yang ni beli kereta, yang ni pun kena beli kereta. Yang ni beli baju baru, yang ni pun kena beli baju baru. Tapi jangan pakai sama kan, sedondong. Nanti jadi tadi pergaulan yang baik, tapi Allah SWT tidak mengira yang dalam hati.
Sebab dalam hati ini masing-masing dia ada rasa kecenderungan, ada kecenderungan. Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri pun ada, walaupun baginda isteri ramai kan, tapi ada kecenderungan dari sudut kasih sayang tu ada kepada isteri-isteri tertentu. Lalu dari sudut fizikalnya Nabi buat secara baik, pergaulan baik, semua sama rata. Tapi dari sudut dalaman, rasa kasih sayang, kecenderungan tu ada kepada isteri-isteri tertentu. Lalu Nabi SAW sebut kepada Allah Ta'ala, dia kata, hadza qasmi fima amlik wala tu'akhidni fima tamliku wala amliku. Inilah pembahagian yang aku mampu buat, yang aku boleh buat sebaik-baik mungkin. Jangan kamu mengambil kira ke atas aku benda yang kamu milik yang aku tidak miliki. Apa dia? Perasaan tu. Perasaan. Mungkin ada sedikit perasaan kepada isteri tertentu tu, itu Allah tak ambil kira. Allah ambil kira dari sudut fizikal tadi, dari sudut fizikal, pergaulan baik, adik, dari sudut tempat tidur, dari sudut rumah, nafkah, giliran. Itu yang diambil kira oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi kita kena ambil berat perkara ini, keadilan ini, kerana Allah SWT akan tanya, menjadi tanggungjawab kepada kita. Bahkan ada hadis yang menceritakan orang yang berkahwin lebih ni, yang tidak berlaku adil ni, akan dibangkitkan akan sengit sikit dia ni pada hari akhirat kelak, kerana dia tidak tunaikan tanggungjawab dengan sebaik yang mungkin. Dan Allah SWT sebut dalam Al-Quran, sementara keadilan dari segi perasaan, kasih sayang bukanlah keadilan yang mesti diperolehi oleh isteri-isteri. Yang ini tak boleh nak minta lah. Sebab ini bukan boleh dikawal. Selagi tidak membawa kepada tindakan yang zalim, sampai kepada menzalimi, tak boleh lah. Allah SWT sebut, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. An-Nisa 129. Kamu, lan tu di sini tidak sekali-kali. Lan, kamu tidak akan sekali-kali dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh. Dari sudut perasaan ni, walaupun kita kata nak juga perasaan pun nak bagi juga, tak boleh. Kerana ianya benda yang sukar dikawal. Jadi ayat di atas menjelaskan kamu tidak mampu mengarahkan hati kamu agar menyamakan kasih sayang terhadap isteri-isteri kamu. Tetapi kamu janganlah terlalu cenderung kepada salah seorang daripada mereka sehingga kamu melakukan kezaliman. Maknanya jangan sayang itu menyebabkan terabainya dari tanggungjawab dari sudut fizikal tadi, sehingga melebihkan yang ni, mengurangkan yang ni, itu tak boleh. Kerana akan mewujudkan situasi yang zalimlah terhadap pasangan yang lain. Dan Nabi sendiri pun menyebut sebagaimana yang saya sebutkan tadi, doa Nabi kepada Allah SWT, pengakuan Nabi, Allahumma hadha qasmi fima amlik fala talumni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, inilah pembahagian yang aku mampu buat, dan jangan kamu mengambil kira terhadap mencela sesuatu yang kamu milik dan aku tidak milik. Itulah perasaan. Kemudian hikmah Allah SWT mensyariatkan poligami. Bagaimana yang kita belajar sebelum ini, bahawa setiap perkara, kewajipan yang disyariatkan oleh Allah SWT mesti ada hikmah. Kadang-kadang hikmah itu hikmah yang dapat dilihat, ada juga hikmah yang tidak dapat dilihat. Ada hikmah yang kita panggil ma'qulul makna, ada pensyariatan yang ghairu ma'quli makna. Ada syariat-syariat yang boleh kita nampak dari sudut hikmahnya, dan ada syariat-syariat yang tidak mampu kita tahu syariat ataupun hikmah di sebalik pensyariatan tersebut. Seperti kita tanya orang tanya kita, kenapa anggota-anggota wuduk ni ini saja anggotanya, tidak anggota lain, punggung ke apa, paha ke contohnya. Kenapa? Jadi benda tu benda yang kadang-kadang Allah kita terima saja. Tafwid kita terima saja. Mana bila Allah dah tetapkan sedemikian. Begitu juga bilangan rakaat.
Kenapa subuh 2, kenapa zuhur 4, kenapa maghrib 3? Jadi benda itu benda yang tak boleh kita nak fikir, Allah SWT telah tetapkan. Tapi ada benda-benda tu yang boleh kita rasa, kita boleh tahu rahsia di sebalik pensyariatan. Seperti poligami ini, satunya iaitulah untuk menjaga kesucian mereka yang tidak cukup dengan hanya memiliki seorang isteri. Dia tak mampu. Daripada dia mencari yang haram, baik Allah SWT sediakan jalan yang halal, itulah poligami. Contoh dia tadilah apa tu, dia nak anak tak dapat anak, ataupun oleh kerana keinginan nafsu dia tu tinggi, tak cukup dengan seorang contohnya kan. Jadi Islam ada penyelesaiannya, itulah melalui perkahwinan yang satu lagi atau poligami kan. Kemudian yang kedua, poligami juga disyaratkan untuk mengelak kaum wanita daripada diburu lelaki yang tidak bertanggungjawab. Mana ada ikatan. Orang tu telah berkahwin contohnya. Jadi untuk menghalalkan daripada berlaku perkara tidak baik, kahwin. Kahwin. Kemudian menjadi isteri kedua dengan hak dan kehormatan yang terjaga adalah 1000 kali lebih baik daripada dia terus membujang atau hidup seperti perempuan simpanan. Jauh lebih baiklah hidup secara halal daripada hidup secara haram ni, jauh lebih baiklah. Oleh itu matlamat Islam mengharuskan poligami ialah untuk mengelakkan lelaki daripada terjerumus ke lembah perzinaan, menjaga wanita daripada menjadi tunggangan hawa nafsu yang menggila, serta menjaganya daripada kecewa dan memelihara masyarakat daripada gejala keruntuhan moral dan juga kucak-kacir. Dan kalau kita tengok statistik pun sekarang ini ramai apa tu perempuan-perempuan yang tidak berkahwin kan, dari sudut statistik lah kan. Jadi salah satu daripada penyelesaiannya adalah melalui poligami lah. Begitu juga untuk menjaga kebajikan setengah ibu tunggal kalau contohnya, daripada dia tidak terurus, terjaga dari sudut kebajikannya, maka kalau ada orang yang sanggup untuk jaga dia dan boleh jaga anak-anak, kebajikan anak-anaknya, boleh, Islam menyediakan jalannya. Kemudian keadaan yang membenarkan poligami, ini mungkin pengulangan kepada tadilah. Pertama, lelaki yang mempunyai keinginan yang tinggi terhadap wanita tetapi isterinya tidak mempunyai keinginan terhadap suaminya kerana sebab-sebab semula jadi ataupun kerana sakit. Jadi dia boleh berpoligami lah kalau isterinya tak mampu untuk melayannya dengan baik kan. Kemudian yang kedua, jika berlaku peperangan, hari ini kita tengok sangat-sangat dunia diancam dengan peperangan, terutamanya di Palestin. Kita tengok ramai janda-janda, suaminya adalah pejuang Islam, pergi berjuang, kemudian syahid di medan perang. Jadi siapa nak jaga balu-balu ni yang ada anak? Jadi Islam ada penyelesaian melalui poligami tadi. Kemudian yang ketiga, seorang lelaki yang berkahwin dengan seorang wanita, mereka saling cinta mencintai tetapi wanita itu mandul. Perkahwinan tadi kerana nak mendapatkan zuriat. Jadi salah satu daripada hikmah perkahwinan adalah untuk tanasul. Tanasul ni maknanya untuk membiak zuriat, mengembangkan zuriat. Jadi dia tak dapat. So maknanya dari sudut ujian ataupun pemeriksaan, dia ni kalau nak kira subuh kan, isterinya saja mandul contohnya kan. Jadi boleh dia mendapatkan zuriat melalui perkahwinan yang lainlah. Islam bagi ruang kepadanya untuk mendapatkan anak melalui zuriatnya sendiri. Mungkin boleh nak ambil anak angkat, tapi kadang-kadang orang tu dia rasa tak puas lah, nak daripada hasil zuriat sendiri kan. Jadi ada jalannya, itulah melalui poligami, perkahwinan. Kemudian yang keempat adalah sesungguhnya masyarakat yang mengharamkan poligami telah terjumus ke lembah yang lebih berbahaya dan lebih memudaratkan daripada bahaya dan mudarat yang disangkakan akan lahir daripada poligami. Maknanya mudarat, orang tu berprasangka, dia kata poligami ini banyak mudaratnya sekian-sekian. Sebenarnya mengharamkan poligami lebih lagi mudarat. Tadilah dengan berlaku
perzinaan, kemudian tadi macam-macam perkara lah, akhlak dan seumpamanya. Ada setengah negara ataupun agama, ada setengah agama yang mengharamkan poligami. Ada juga agama yang berkahwin tak boleh bercerai, ada juga. Tak boleh bercerai. Maknanya kita bahagia ke tak bahagia ke kena hadap dia. Jadi Islam ni cantik. Cantik. Bukan kata kita menggalakkan bercerai tak, tapi ada jalan. Kalau dah usaha dah cari jalan untuk bahagia ni tak boleh juga. Jadi ada jalan terakhirnya perceraian, cari kebahagiaan masing-masing. Kemudian kita masuk, tak boleh lama-lama buat poligami ni, takut semangat lebih pula. Kita baca secara hospital lalu. Jadi kalau nak detail tu balik baca, menghadap, ambil spek, tengok, baca satu-satu. Yang ni kita bagi secara umum saja. Jadi maknanya kesimpulan tadi, poligami ni hukumnya adalah harus. Hukum asalnya adalah harus. Boleh, tak ada masalah. Cumanya dia bergantung kepada individu tadi. Ada orang tu sunnah, ada orang tu wajib, ada orang tu makruh, ada individu tu haram baginya. Tapi hukum asalnya harus, boleh, tak ada masalah. Jadi perkara-perkara tadilah meraihkan kepada perkara-perkara alasan-alasan yang dibenarkan oleh syarak tadi. Jadi kita masuk kepada perkahwinan. Hukum yang kita nak masuk ni berkaitan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan perkahwinan. Jadi sesungguhnya kebahagiaan rumah tangga, lahirnya anak yang baik, cerdik serta kekal kehidupan rumah tangga adalah terletak kepada pemilihan calon suami isteri yang baik. Sebab itu dalam Islam, sebelum daripada berkahwin tu, kita disyariatkan memilih pasangan yang baik, memilih pasangan yang ada agama. Contoh Nabi SAW sebut, tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dikahwini atas sebab alasan, empat perkara, empat alasan. Li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadhfar bidzatid din taribat yadaka. Perempuan itu dikahwini kerana empat perkara. Pertamanya harta dia, anak orang kaya, mana tarikan untuk berkahwin dengan dia, harta dia. Kemudian hasabiha, iaitulah keturunan dia, keturunan yang baik. Lijamaliha, kecantikannya. Kemudian lidiniha, kerana akhlak, budi pekerti dan agamanya. Tapi dalam banyak-banyak empat pilihan tu, Nabi SAW suruh kita utamakan apa dia? Fadhfar bidzatid din. Adalah kamu pilih yang beragama, yang berakhlak mulia. Taribat yadaka, kamu akan beruntung. Ni taribat yadaka ni ungkapan dalam bahasa Arab yang memberi satu, kita kata walaupun maksud zahir dia sebenarnya kamu akan fakir, tapi sebenarnya maksud dia taribat yadaka, kamu akan beruntung. Kamu akan beruntung kalau kamu memilih pasangan ataupun calon isteri yang beragama, yang berakhlak mulia. Tapi kita tengok memang normal lah orang tu, dia akan tengok kepada jamal dulu. Apa maksud jamal? Cantik. Sebab dia dari mata tu turun ke hati. Nazratun, mula-mula tu tengok dulu. Fasalamun, lepas tengok tu bagi salam, assalamualaikum. Jawab, tak jawab berdosa. Dia pun jawab waalaikumsalam. Fakalamun, maka lepas bagi salam tu kalam, berbicara. Adik dari mana? Macam pernah tengok je. Kat universiti mana dulu belajar? Macam tu. Kan. Famau'idun, maka berlakulah tukar-tukar nombor, lalu buat date dan seumpamanya. Jadi bermula dengan apa? Nazratun, iaitulah pandangan. Jadi itu normal, kita tengok dulu. Tapi sebenarnya kecantikan itu adalah subjektif. Tidak tetap kecantikan. Orang tu si A ni dia kata, kalau cantik
Hidung kepek baru cantik dah. Dia kata. Dia tengok orang hidung mancung, oh tak cantik, not my taste, dia kata. Ada setengah orang tu dia punya taste dia hidung mancung. Jadi nak cerita bahawa jangan berkelahi. Cantik tak cantik itu pada diri masing-masing. Dia ada setengah orang tu nak tinggi, nak kurus. Ada orang nak, aku suka yang chubby dah contoh. Jadi jangan marah dia. Dia nak chubby ke nak kurus ke, itu masing-masing punya taste, cita rasa masing-masing. Jadi langkah-langkahnya mesti akad tu bila berlaku perkahwinan mesti dia akan bermula dengan akad nikah lah. Bila berlaku akad nikah ni selesai saja akad nikah ni bukan susah kan. Tapi benda tu senang, tapi bila berlaku impak ataupun implikasinya besar. Bila selesai akad nikah tu, maka bermulalah tanggungjawab. Bermulalah hukum. Seorang tu sebelum akad nikah haram baginya, tapi selepas akad nikah halal baginya. Sebelum akad nikah tidak ada tanggungjawab apa-apa kepada calon isterinya. Selepas saja akad nikah, maka mesti dia tunaikan tanggungjawab. Sebelum akad nikah, pak mertua, mak mertua ni orang asing, orang yang bukan mahram, tapi bila akad nikah menjadi mahram. Jadi dia akan memberi kesan kepada hukum. Sebab itu penting akad nikah ni. Sebab itu kita kena pastikan akad rukun-rukun nikah tu cukup. Baru kita boleh nak katakan bahawa satu-satu akad nikah itu sah ataupun batal. Jadi supaya setelah akad dijalankan, kedua-duanya akan melangkah dengan yakin bahawa segala sifat-sifat. Sebab tu kita nak tengok tu. Nak tengok akadnya, ciri-ciri walinya, supaya perkahwinan itu betul-betul ianya adalah sah dari sudut syarak. Dari sudut syaraknya. Jadi langkah-langkahnya untuk perkahwinan tu pertamanya mencari sifat-sifat yang dituntut oleh kedua-dua pasangan. Jadi masing-masing kata tadilah ada taste masing-masing. Jadi cari selidik dulu. Sebab itu sunat kena tengok. Kalau contohnya ada orang perkenalkan, introduce kepada kita seseorang kan. Jadi kita pun terima bulat-bulat tanpa tengok. Kena tengok. Dan tengok pula kena tengok real. Jangan tengok gambar. Gambar sekarang ni boleh edit. Yang hitam legan boleh jadi putih. Yang hidung kepek boleh jadi mancung. Jadi kena tengok secara reality, real, depan. Dan tengok tu kena beradab lah di rumah. Keluarga dia. Tengok. Bahkan mazhab tapi melampau sangat. Mazhab Zahiri Ibn Hazim. Mazhab Zahiri dia kata boleh apa dia? Mengintip calon isteri ketika dia mandi. Itu mazhab ni mazhab yang telah pupus dah, tak ada dah. Jangan cuba-cuba nak berpegang dengan mazhab ni. Apa dia? Rosak. Kena tengok. Sehingga sampai satu tahap dia kata boleh mengintip. Sebab apa? Sebab dia nak kahwin ni bukan main-main dah. Nak tengok, mungkin nak tengok belakang dia ni ada tanda ke apa ke kan. Contoh lah kan. Tu. Contoh kalau perempuan pakai purdah pun kena buka. Tapi ini untuk tak apa fitnah lah di rumah keluarga. Kena buka supaya calon ni tengok. Tak mana tahu sengih-sengih dua batang gigi tak ada, atas bawah tak ada. Lepas tu satu lagi, jangan sorok kan, jangan sorok. Contoh kita kata cantik dah gigi palsu. Dah. Lepas kahwin baru tahu, oh Allah rupanya palsu. Dah. Tanya dia bersin tu cabut contoh. Jadi kena maklumkan awal-awal. Saya ni gigi tak ada ni. Tapi nampak cantik ni sebab pakai gigi palsu. Beres no hal lah. Contoh. Kan? Suami yang sporting tak apa. Sebab tu kena cari yang baik.
calon isteri pun cari yang baik, yang ada agama. Calon suami pun cari yang baik. Orang yang baik ni, orang yang baik dia tidak akan menzalimi. Kalau dia rasa perkahwinan itu sesuai, dia jaga isterinya dengan baik. Kalau dia rasa isterinya tak boleh, dia lepas dengan cara yang baik. Itu orang yang baik. Dia tidak akan menganiaya. Biasalah ustaz-ustaz bercerai ada. Baru ni ustaz Abdul Samad masuk seorang bercerai. Itu normal. Jangan kata teruk Ustaz Abdul Samad ni berceramah kat orang. Jangan kata sedemikian. Dia ada alasan-alasan tertentu. Kita tak tahu. Ustaz Azhar dulu kahwin berapa? Tak tahulah saya 3 ke 4. Tapi banyaklah. Saya dengar orang yang rapat dengan dia dia buang seorang. Dia buang seorang. Dah. Maknanya kalau dia rasa tak boleh nak kita panggil tak ada chemistry kau contohnya lah kan. Buang dengan cara yang baik, dia tidak zalim, tidak pukul, tidak apa, hantar balik kepada keluarga. Itu. Ada berlaku perkahwinan Nabi SAW, Nabi berkahwin dengan satu perempuan satu kabilah. Tiba-tiba bila malam pertama tu, malam pertama terdapat aib pada perempuan itu. Nabi lepas dengan cara yang baik. Tapi tak tahulah aib apa-apa tu, tak tahulah. Jadi maknanya pilih orang yang baik. Kemudian melihat bakal tunanya mesti dilihat. Ini sunat melihat. Kemudian meminang. Jadi meminang ni tidak semestinya, apa maksud minang? Menyatakan hasrat. Tidak semestinya kena ada cincin, kenapa. Bila dah dinyatakan hasrat kepada walinya, mana berkenan kepada, itu dikira meminang. Tapi adat kita meminang ni mesti ada tanda lah kan. Tanda cincin, itu tak apa, tak ada masalah, itu adat. Tapi sunat, meminang itu sunat. Dan dalam Islam tidak digalakkan tempoh meminang dengan tempoh perkahwinan itu lama. Sebab tempoh meminang ni tempoh penuh ujian. Betul tak? Betul. Kalau sebelum meminang tu duk nampak dia lah yang paling cantik. Lepas meminang, tengok ni cantik pula, tengok yang ni pula cantik. Ujian tu datang. Sebab tu jangan lama. Tempoh meminang tu sekejap saja, disunatkan sekejap. Sekadar kita kata nak, bahasa Kelantan kata nak cuk. Apa maksud cuk ni? Nak tanda, tanda saja. Booking, book. Ini saya punya. Tak boleh kacau dah. Bahkan dalam Islam meraihkan perkara ni, pertunangan ni, tak boleh kita kacau tunang orang lain. Tak boleh. Dalam Islam tak boleh kacau bila telah diisytiharkan bertunang, kecuali dia telah putus, baru boleh nak kacau dia. Tapi janganlah buat kita yang buat supaya dia ni putus. Itu berdosa perbuatan sedemikian. Jadi sifat mencari sifat-sifat yang dituntut pada kedua-dua pasangan. Pertama, apa sifat yang menjadi kita kata pertimbangan kita lah dalam mencari pasangan. Yang pertama, agama yang sahih. Apa agama yang sahih? Mana agama yang betul. Ada orang tu kita nampak memang dia ni macam soleh, dengan pakaian dengan ada ridaknya, serbannya, ajaran sesat, guru Yahya contoh dia ratib. Pakainya jubah lah apa. Tu agama tu mesti betul. Mesti ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga serban besar, tapi rupa Syiah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kena hati-hati bahawa di Malaysia kita ni pun telah berkembang Syiah. Dan mereka ini ada satu pegangan yang dinamakan, mereka ini berpegang dengan At-Taqiyah. Apa maksud At-Taqiyah? Macam kita kata hipokrit, lepas tu munafik, mana dia zahirkan macam dia ni Ahlus Sunnah, tapi dia dalam batin dia ni Syiah. Kenapa? Kerana bahkan dia meletakkan
amalan taqiyah ini meletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agama mereka berdasarkan nas mereka lah, nas yang diciptakan oleh mereka. Dia kata apa? La dina liman la taqiyata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak bertaqiyah. Siapa tahap tu dia kata. Maknanya orang yang bertaqiyah ni orang yang soleh lah. Sebab itu kena tengok agama yang betul. Calon kita itu mesti betul akidahnya, Islamnya. Kemudian akhlak yang mantap. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Apabila orang yang kamu redai agama dan akhlaknya datang meminang kamu. Ini bagi perempuan kan. Datang kepadanya lelaki yang pada penyelidikan kita dan pada mata kasar kita ni bagus. Kita ukur bagus ni daripada mana? Kita tengok solatnya cukup kan. Bukan cukup semata-mata cukup saja, berjemaah. Contohnya kan, kita ukur. Jangan ukur dari sudut keretanya kereta BMW, jawatannya CEO. Itu tidak menjamin kepada kebahagiaan. Ada orang tu 6 tahun berkapal 6 hari kahwin. Waktu berkasih saya berkasih tu lama, loving lah. Tiba berkahwin, bercerai. Maknanya bukan itu ukurannya. Jadi apabila datang kepada kamu orang yang kamu redha agama dan akhlaknya, maknanya dari sudut perintah Allah SWT dia jaga, dan juga kita tengok akhlaknya sangat mulia, baik, maka apa dia? Fazawwijuhu, maka hendaklah kamu kahwinkannya. Maknanya kalau kita ni wali, ayah, datang orang minta anak kita dan kita tengok, kita pun uji. Kadang-kadang kena uji juga bakal menantu ni. Cuba baca Al-Fatihah tu, betul ke tak betul tajwidnya? Dia pun kelang kabut lah. Dia tahu bakal pak mentua dia ni tu imam, juru nikah pula. Sudahlah nak pergi jumpa. Dah berpeluh-peluh nak berjumpa dengan bakal pak mentua ni. Tapi menjadi tanggungjawab dan amanah kepada wali ni untuk mencari pasangan kepada anak dia ni pasangan yang baik. Kalau tidak, dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT pada hari akhirat. Kalau mari orang yang baik, kemudian anak pun telah suka, tiba-tiba kita tolak, gimana? Berdosa juga. Ada setengah ibu bapa tu kadang-kadang dia mengutamakan material pun ada juga. Kamu ni nak kahwin ni, dia tanya, kerja apa? Yang kawan ni baru keluar universiti kan, tak kerja lagi. Tak boleh, saya, anak saya ni mesti paling kurang pun pegawai kewangan ke apa ke, DMOF ke apa, tu pun dah tukar menteri dah kan. Bagus juga kan kadang-kadang tu, kadang-kadang. Ini tak ada kaitan dengan politik ni. Ni kita belajar poligami ni. Kat mana tadi? Tunkahul mar'atu li arba'in, li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadhfar bi dzatid din taribat yadak. Perempuan itu dikahwini dengan 4 perkara: harta, ditengok kepada keturunan, kecantikannya, begitu juga agamanya, maka pilihlah yang beragama, pasti kamu akan beruntung. Jadi sama juga bagi isteri, bagi suami. Kalau mendapat isteri yang solehah, yang baik, itu adalah nikmat yang cukup besar. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah hiasan semata-mata, dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan-perempuan yang salihah. Yang apabila kita tengok menggembirakan kita. Bila kita tinggal dia amanah menjaga
harta kita dan menjaga anak-anak kita dengan baik. Itu isteri yang solehah. Jadi macam mana nak jadi solehah? Kena taatlah, taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada suami. Mentaati suami adalah ibadat yang terbesar bagi seorang perempuan ataupun isteri, mentaati suaminya. Nabi SAW menyebut perempuan ni nak masuk syurga ni jaga benda ni je. Kalau boleh jaga yang wajib ini, kalau dia tambah nilai dengan sunat tu, itu yang lebih baiklah. Tapi kalau dia jaga yang ni saja pun, dia boleh lulus dan dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu taala. Dah, apa dia? Idza sallatil mar'atu khamsaha, sekiranya perempuan itu menjaga solat 5 waktu yang wajib, wa shama syahraha, dan dia menjaga puasa Ramadan yang wajib, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga maruahnya, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya, faqilalah, maka hari akhirat kelak akan ada suara malaikat menyuruhnya, udkhulil jannata min ayyil abwabi syi'ti, pilihlah kamu mana-mana pintu yang kamu nak masuk syurga. Nah, itu besar. Makna mentaati suami. Tapi tidak mutlak. Mentaati suami tidak mutlak, muqayyad, terikat. Maknanya selama mana perintahnya itu tidak bersalahan dengan syarak. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk pada perkara yang bersalahan dengan syarak. Maknanya benda-benda yang tak bersalahan dengan syarak kalau dia suruh menjadi wajib. Walaupun benda tu remeh, nampak ianya harus, tapi sebenarnya bila suami suruh menjadi wajib. Contohnya suruh ambil air, suruh ambil air, dia dahaga buat ambil air secawan, wajib. Wajib dia, walaupun benda tu asalnya harus kan, tapi bila suami suruh dia menjadi wajib. Bahkan perempuan ataupun isteri yang menolak permintaan suaminya, tidurnya pada malam itu tidur yang dilaknat oleh malaikat sehingga ke subuh. Yang menolak permintaan suaminya pada sebelah malam lah kan. Jadi sebab itu maknanya lagu-lagu mana pun kena taat kepada suami pada perkara-perkara yang tidak bersalahan dengan syarak. Kemudian hikmah mendahulukan perempuan yang beragama dan berakhlak dalam perkahwinan ini. Agama akan bertambah kukuh dengan berlalunya masa dan akhlak akan terus mantap apabila menempuhi dugaan kehidupan. Sebab bila kita kahwin ni, kita tidak akan terlepas dengan ujian-ujian Allah Subhanahu taala dalam perkahwinan. Kadang-kadang benda yang kecil boleh jadi besar. Dan kadang-kadang benda yang kecil pun diperbesar-besarkan. Saya pernah duduk saya duduk di Mai dulu di Kelantan. Saya dengar kes-kes yang berlaku dengan kawan-kawan saya menguruskan soal perkahwinan ni. Pasal buru gigi pun boleh bercerai. Ada. Pasal benda-benda dalam pun tak boleh. Jadi sebab itu penting agama tu. Penting agama. Dia boleh redha walaupun suaminya susah sikit pada permulaan perkahwinan tu, biasalah. Dia boleh redha, dia boleh qanaah, mencukupi apa yang ada, dia tidak meminta-minta. Dia redha apa saja. Dia patuh kepada suaminya. Itu yang penting. Barulah maknanya suami pun rasa tenang. Kadang-kadang suami ni dia letih bekerja, balik dia nak tenang. Tapi kadang-kadang dia tidak mendapat ketenangan di rumah dia balik. Itu dia pergi ke tempat lain tu, cari memancing ke naik basikal ke contoh kan. Contohnya lah kan, tak ada kaitan hidup tu yang mati. Jadi dia mencari kebahagiaan di luar sana. Jadi ada setengah tu kalau suami isterinya yang orang yang baik, isteri yang baik, taat, solehah, dia tak sabar-sabar nak balik bila ni jam ni. Allah lambat pukul 5, 10 minit, padahal 10 minit lagi rasa lambatnya nak balik. Itu kita nak macam tu rumah tangga tu.
Kemudian kedua-dua pasangan memilih agama dan akhlak sebagai asas perkahwinan ikat menjamin kasih sayang dan juga kecintaan yang berterusan. Ini juga tidak berarti seorang itu perlu mengenepikan unsur-unsur keturunan dan kecantikan. Tapi kalau ada juga dia ni dah lah berjuruh molek, berakhlak mulia, comel pula. Lepas tu pula anak orang kaya pula. Lepas tu lagi apa lagi? Keturunan pun baik-baik pula. Itu dia panggil package dah. Dapat package A, okey lah kan. Tambah dengan baik tadi. Tapi kalau kita kata dia ni bukan kaya, dari sudut keutamaannya tengok kepada akhlak tadi dan juga agama. Kemudian keturunan, maksud keturunan di sini adalah asal keturunan benih yang baik. Maknanya kita tengok kepada susu galuh dia tu susu galuh yang mulia. Anak tok guru ke contohnya. Sebab dia membesar dalam didikan yang baik, tarbiyah yang baik. Jadi dia tidak terdedah kepada benda-benda yang buruk. Itu yang kita kena pilih dahulukan kalau boleh lah. Ya. Kemudian yang ketiganya tidak berkahwin dengan saudara terdekat, kaum kerabat. Ini yang kita pernah bincang sebelum ni. Walaupun dari sudut kesahannya sah berkahwin dengan sepupu, tapi kalau boleh jauhkan. Tadi dari sudut kesihatan pun mungkinlah ada janjian tertentu menyebabkan bila kahwin dekat ni boleh menyebabkan penyakit-penyakit tertentu yang penyakit yang boleh lahir daripada keturunan genetik ini. Jadi begitu juga dalam hadis yang dhaif. Hadis ini dhaif. Tapi kadang-kadang walaupun hadis ini dhaif, tapi dari sudut realitinya kadang-kadang betul sebagaimana disebut dalam hadis yang dhaif ini. Apa dia? Iaitulah la tankihul qarabatal qaribah fa innal walada yukhlaqu dawiyan. Janganlah kamu berkahwin dengan kerabat yang dekat. Nabi kata, walaupun hadis ini dhaif, jangan kamu berkahwin dengan kerabat yang dekat kerana anak akan jadi lemah. Lemah. Ada tak pernah berpengalaman tengok dari sudut IQ ke sedikit ada kelemahan. Jadi adik-beradik ni ataupun saudara terdekat ni kalau kita tak kahwin pun dia telah ada ikatan kekeluargaan. Sebenarnya perkahwinan ni nak menghubungkan silaturahim. Kita cari yang jauh-jauh. Mana saudara mara yang jauh yang dah nak putus dah dari sudut hubungan tu, kita rapatkan balik. Yang ni kalau kita tak kahwin pun memang sepupu kita. Memang anak saudara dah rapat dah. Ya. Itu. Jadi walaupun dari sudut hukumnya sah berkahwin, tapi tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Habis itu Sayyidina Ali berkahwin dengan Fatimah tu macam mana? Nak menunjukkan bahawa benda itu harus, boleh. Nabi nak ajar kepada umat dia, tak ada masalah nak berkahwin dengan saudara terdekat pun, tapi tidak digalakkan. Kemudian sekufu, itu yang terakhirlah hari ini, sekufu. Apa maksud sekufu? Iaitulah persamaan. Dalam Suratul Ikhlas ada. Apa dia? Kufuan ahad. Itu daripada kufu ni. Sama kalimah kufuan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuan ahad. Apa maksud kufuan? Sekutu baginya. Sama, ada bersama. Tidak ada satu zat lain yang menyamai zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekufu. Yang dimaksudkan sekufu adalah persamaan di antara calon suami isteri. Jadi persamaan tu diukur dengan pelbagai sudut lah. Dari sudut agamanya, dari sudut hartanya, dari sudut keturunannya, kena ada sekufu. Jadi sekufu ni adalah hak kepada perempuan dan hak juga kepada wali. Apa maksud hak? Tapi dia boleh menggugurkan haknya. Maknanya kalau nikah tidak sekufu, adakah sah ataupun batal akad itu? Sah. Maknanya perempuan tu dia berhak untuk menggugurkan hak dia. Sepatutnya dia pilih
calon suami yang sekufu dengan dia. Dia ni contoh graduate daripada master. Jadi kalau boleh dia nak kahwin pun paling kurang pun master juga. Kalau PhD itu lagi baik dah. Tapi kalau dia nak menggugurkan untuk diri dia, tak apalah, SPM pun dia nampak baik dah. Walaupun SPM nampak okey, dia bekerja, dia bersungguh-sungguh, contohnya nampak rajin, jadi menggugurkan, tak apa, tak ada masalah, itu hak dia. Begitu juga wali dah, sama. Sekufu itu hak wali untuk pilih calon menantu dia untuk anak dia ni. Tapi kalau dia menggugurkan, dia tengok budak ni baik, walaupun belajar tak tinggi tapi nampak hormat, duduk masjid pun nampak azan, selalu duduk azan jadi Tok Bilal kan, contohnya kan. Jadi dia berkenan, tak ada masalah, boleh. Tapi seeloknya sekufu, sebab dia lebih dekat kepada bahagia. Nanti contoh lepas kahwin ni, takut perkara itu akan berbangkit. Kalau sebelum kahwin tu beres, tak ada masalah, nanti kita saling tolong menolong lah kan. Lepas kahwin tu, contoh berbangkit, dia bangkit balik, dulu tak nak belajar lah, malas lah apalah kan. Jadi itu kalau boleh lah, kalau boleh sekufu, supaya tidak berlaku perkara-perkara yang berbangkit tersebut. Jadi kita berhenti dahulu di sini. Nanti kita sambung lagi pada minggu hadapan. Minggu hadapan hari Rabu dengan hari Khamis ni ada dewan ini digunakan untuk pengajian akbar Babali. Jadi dijemputlah kepada muslimin dan muslimat sekalian. Kemudian hari Khamis tu kita bagi yang dah berdaftar untuk pergi ke Kuantan tu, hari Khamis Khamis depan. Kita ke Kuantan, Pahang. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قبل الله.